billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa dinan qayyima wa yaqinan shadiqa wa imanan kamila. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Hidup satu, alhamdulillah hidup lagi, dua sihat, dua diberikan keberkatan masa oleh Allah untuk kita sama-sama sambung lagi bacaan bersama kita surah-surah di dalam Al-Quranul Karim. InsyaAllah ini kita masuk mukadimah kepada surah Maryam. Antara surah yang saya rasa lah bagi saya sedap baca, bukan saya sedap baca. Sedap gaya penulisannya, gaya kalam Allah tu. Saya baca tersedap. Maryam bagi saya surah yang sikit susah dari segi teknikalnya lah. Dari segi teknikalnya bacaan Maryam ya. Macam Yusuf ada sikit teknikal, agak kadang-kadang susah. Tapi kalau dengar orang lain baca sedap. Dengan kaf ha ya ain sad tu pun dah tarik nafas panjang. Tarik nafas panjang. Itu ujung dia zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Macam tu Iznada rabbahu nidaan khafiyya. Dia cara susun. Seronok dengar Maryam. Kadang-kadang dah baca Al-Quran ni kita kena cari elemen-elemen yang buat kita seronok membaca. Janganlah baca Quran terjadi macam kena paksa ya. Abah, mak kena paksa lah anak membaca. Tak ada arah lah. Kena tanya. Quran ni berapa dah? Hafazan macam mana dah? Bila nak tasmid dengan abah? Itu bab tu kena ada lah sikit-sikit kan. Tapi bila kita ni, kita kena cari angle-angle yang buat kita seronok baca Quran. Bagi kita kelazatan membaca Al-Quran tu kena datang. Sama ada kita tengok maknanya, kita tahu jalan cerita dia, ataupun ada orang dia suka gaya membacanya. Dia suka taranum apa semua, saya tak pandai. Jadi kita kena cari elemen-elemen yang buat kita seronok baca Quran. Supaya awal-awal pagi, mana pun kita buka Quran dulu. Bukan kita baca Facebook dulu. Kita buka Quran dulu awal pagi ya. InsyaAllah ini kita masuk mukadimah Maryam. Habis dah surah Al-Kahfi. Undur balik tengok muka surat belakang tu, tengok Al-Kahfi tu pada ayat-ayat akhir tu. Ayat 1, 0, 7, 8, 9, 10 tu penguat balik. Itulah cantiknya susunan ayat-ayat suci Allah ni. Dalam Quran tu biasa dibukakan dengan pembuka kata kepada surah tu, kemudian ujung tu dia bagi penekanan balik kat kita, bagi semangat semula. Ayat 107 tu daripada hadis pun tulis kalau nak minta syurga Firdaus. Itulah syurga yang terbaik. Ayat 107, sesungguhnya orang yang beriman dan melakukan kebaikan disediakan untuk mereka syurga Firdaus sebagai tempat tinggal. Sabit pada hadis sahih dalam kitab Bukhari, ikut dia Rasulullah SAW beritahu kita nak minta syurga, minta syurga Firdaus. Minta terbaik semua lah. Minta yang terbaik. Walaupun kita ni tak ada lah ciri-ciri orang nak masuk syurga Firdaus ni. Tapi nak minta yang terbaik. Dan 109 dan surah Luqman, surah lain pada bagi tahu, kalaulah seandainya lautan menjadi tinta, dakwat untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku. Dan surah Luqman tu kata salah saya Luqman. Saya tengok. Allahumma salli ala Muhammad. Surah. Luqman kata salah. Ialah Luqman 27. Dan seandainya pohon-pohon di bumi. Yang ni ditulis dakwat je. Seandainya lautan menjadi dakwat untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat itu, meskipun kami datangkan tambahan dengan lautan yang sebanding dengannya. Tak cukup. Ilmu Allah yang bagi pada kita sikitnya. Kalam Allah tu sikit je yang kita tahu. Dan Luqman ayat 27, dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tintanya, dakwatnya, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi. Kita laut ni ada berapa dia ni? 7 lautan tak?
Tambah 7 lagi, dah kering. Nescaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalimah tauhid ni nak menguatkan pada kita, segala-galanya milik Allah. Dan yang akhir tu, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ni hanya seorang manusia seperti kamu. Dalam Ibnu Katsir ditulis, taklah aku tahu benda-benda gaib ni melainkan diwahyukan kepada aku. Yang kau duk tanya ni pasal Iskandar Zulkarnain, kau duk tanya pasal apa yang mula-mula tu? Pasal roh, pasal Zulkarnain, pasal apa lagi yang orang kafir musyrik duk tanya tu, aku tak tahu melainkan kalimat daripada ataupun diwahyukan kepadaku. Katakanlah sesungguhnya aku ni hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahawa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Ini penekanan supaya kita tidak mensyirikkan Allah. Dalam bab riya, dalam bab sum'ah, dalam bab apa sekalipun. Maka sesiapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, itu penting je. Hendaklah dia melakukan kebaikan dan jangan menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Nanti akhirat nanti, siapa yang menyekutukan Allah dalam apa saja, Allah kata pergi cari. Kau cari nak siapa? Lata, Uzza, duit, kuasa, nak sombong, pergi cari. Nak buat pahala tu siapa? Pergi cari orang yang kau bangga kat dunia ni buat pahala tu. Buat amal ibadat tu, bukan buat pahala. Amal ibadat ni konon-kononnya untuk Allah tapi bukan, pergi cari. Na'udzubillah. Wallahu alam. InsyaAllah ini kita masuk mukadimah pada Maryam, surah Makkiyah, dah masuk ni surah ke-19, surah 19. Surah Makkiyah ni, surah Maryam ni di awal, Allahumma salli ala Muhammad, di awal hijrah. Hijrah pertama ke mana? Hijrah pertama ke mana? Cepat, pagi-pagi ni, bagi cergas sikit minda. Hijrah pertama ke mana? Jemaah orang Islam ni daripada Mekah hijrah ke Madinah. Salah. Habsyah. Bahkan 2 kali hijrah ke Habsyah. Hijrah pertama, kemudian kena tipu dia orang kafir, kata Mekah dah makmur, Rasulullah dah bebas apa semua, balik kena tangkap, hijrah semula. Pada hijrah yang pertama tu, apabila Amru As di masa tu dia belum Islam lagi, ditugaskan untuk berbincang dengan Raja Najasyi. Raja Najasyi nak bawa balik orang Islam tu, maka antara surah dibacakan oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Talib ialah surah Maryam. Apabila Amru As kata, tanya kepada orang Islam tu, apa dia orang cakap pasal Nabi Isa? Sebab pada masa itu Raja Najasyi dia berpegang pada kitab dia, mengatakan bahawa Nabi Isa itu anak Tuhan. Bila dibacakan oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, pak saudara Nabi ni, barulah pak saudara Nabi, barulah dia kata, beza kami dengan kamu iaitu orang Islam hanya macam satu garis salin saja. Tak sekali-kali kalau kau bagi pahala, bagi emas segunung pun, takkan sekali-kali aku kembalikan orang Islam tu ke bawah genggaman kamu. Lebih kurang macam tu. Wallahu a'lam. Silakan Maryam. Siapa baca? Saya baca. Silakan. Auzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya 'ain صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا
إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين من قبل ولم تك شيئا آية قال آتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. Terjemahan, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kahaya Ain Sad. Ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hamba-Nya Zakaria. Ketika Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku. Sesungguhnya aku bimbang terhadap kerabatku dalam menyempurnakan tugas agama sepeninggalanku. Isteriku pula seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak lelaki daripada sisimu yang akan mewarisi aku dan mewarisi keluarga Nabi Yaqub alaihissalam, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diredai." Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak lelaki bernama Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya." Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak sedangkan isteriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua." Allah berfirman, "Demikianlah keadaannya dan jangan dihairankan. Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sesungguhnya engkau telah aku ciptakan dahulu, padahal pada waktu itu engkau belum wujud sama sekali." Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda."
Allah berfirman, tandanya ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam padahal engkau sihat. Maka dia keluar daripada tempat sembahyang untuk mendapatkan kaumnya. Lalu dia memberikan isyarat kepada mereka, bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang. Tafsir Jalalain. Lafaz id berkaitan dengan lafaz rahmah. Nada rabbahu nidaan, yang menyeru dengan seruan yang mengandungi doa. Khafiyan, dengan suara yang perlahan-lahan saat tengah malam, kerana berdoa di tengah malam lebih cepat untuk dimakbulkan. Qala rabbi inni wahanal azmu minni. Ia berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya tulang-tulangku ini telah lemah. Washta'ala ra'su syaiba. Dan kepala ini pun telah dipenuhi uban. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan aku belum pernah merasa kecewa dengan doaku kepadamu di masa-masa lalu, maka janganlah engkau kecewakan aku di masa akan datang. Penyucian diri. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 55 hingga 56 menunjukkan adab yang mencakupi 2 jenis doa. Pertama, doa ketika beribadah. Kedua, doa ketika memohon. Doa dalam Al-Quran kadang-kadang dimaksudkan untuk yang pertama atau yang kedua. Dan kadang-kadang gabungan daripada kedua-duanya yang saling melengkapi. Doa permohonan ialah meminta apa yang bermanfaat bagi orang yang berdoa dan meminta peniadaan dan penolakan daripada perkara yang membahayakan. Siapa yang berkuasa ke atas bahaya dan manfaat, maka dia layak untuk disembah dengan sebenar-benar penyembahan. Oleh itu Allah mengingkari penyembahan terhadap selain daripada dirinya yang tidak berkuasa terhadap manfaat dan mudarat. Yang demikian itu disebutkan dengan jelas di dalam Al-Quran bahawa yang disembah itu haruslah yang berkuasa mendatangkan manfaat dan mudarat. Dari sini dapat diketahui bahawa 2 jenis doa ini saling berhubungan, sebab setiap doa ibadah mengharuskan doa permohonan dan setiap doa permohonan mencakup doa ibadah. Tentang perkataan Nabi Zakaria alaihissalam dalam surah Maryam ayat 4 ini, dia berdoa, ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku. Ada yang berpendapat bahawa ini merupakan doa permohonan. Artinya pengabulan dan pertolonganmu membuatku terbiasa dan engkau tidak pernah membuatku kecewa kerana penolakan. Ini merupakan tawasul kepada Allah dengan pengabulan dan kemurahannya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini seperti kisah tentang seorang yang mendatangi orang lain. Orang pertama berkata kepada orang kedua, akulah yang dahulu pernah engkau santuni pada saat ini dan itu. Lalu orang kedua yang didatangi berkata, selamat datang kuucapkan kepada orang yang bertawasul kepada
orang yang bertawassul dengan kami untuk mendatangi kami. Lalu dia memenuhi permintaan orang yang pertama. Penyebab Nabi Zakaria alaihissalam mengajukan doa itu kerana baginda hendak meminta anak dan menjadikan doanya sebagai wasilah kepada Rabbnya. Maka baginda memohon agar Allah mengabulkan seperti biasanya setiap kali baginda memohon dicukupkan keperluan dan hajatnya. Dengan demikian perintah berdoa kepada Allah dengan merendah dan suara yang lembut mencakupi pula dua jenis doa yang telah disebutkan di atas. Ramai orang-orang Muslim terdahulu giat dalam berdoa dan tidak ada suara yang terdengar daripada mereka kerana doa itu merupakan bisikan antara diri mereka dengan Tuhan mereka. Sebagai contohnya, Allah menyebutkan seorang hamba yang soleh bernama Zakaria dan dia redha terhadap perbuatannya dan berfirman, iaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Surah Maryam ayat 3. Baik, Alhamdulillah. Kita tunggu dulu ya. Nanti akan dijelaskan lagi berkenaan dengan perenggan akhir tu, berkenaan dengan hari ini penerbit pilih title berdoalah dengan suara lembut. Ada sebuah hadis dari Riyadhus Shalihin tu untuk menguatkan lagi adab kita dalam berdoa ya, adab dalam doa. Nanti kita tak syarah panjanglah dalam hadis tu, insya-Allah agak jelas ya. Kita sebelum ni dah maklum. Doa ni bukanlah jerit-jerit, kuat-kuat ya. Sebab tu kalau siapa jadi imam, memimpin pula dekat masjid kan. Janganlah nak menjerit-jerit dengan speaker tu. Zikir tu pun tak payah nak kuat-kuatnya. Zikir. Tapi huruf kita zikir beramai-ramai tak ada masalah. Tapi janganlah kuat-kuat ya, nak melalak, bukan melalak. Kadang kita kuat sangat dalam zikir tu ya. Subhanallah, alhamdulillah tu terlalu jelas ya, terlalu keras. Jangan. Apatah lagi dalam bab berdoa. Doa ni cantiknya merintih. Merintih ya. Tapi bila kita memimpin jemaah tu dengan sekadar je lah perintihan kita tu, dengan sekadarnya lah. Merintih yang sebenarnya bila kita bersendirian. Pagi tadi kita semain tahajud, masa itulah kita nak merintih. Dalam witir kita, dalam kita qiyam, diam-diam masa itulah kita nak merintih. Masa bila lagi? Masa antara azan dan iqamah tu. Ada masa kan? Masa itulah nak merintih. Kita diam, kita minta doa dengan Allah, jangan kita lahar masa tu sampailah dilaungkan iqamah tu, barulah kita berhenti baca doa. Ataupun kita duduk diam, kita minta ampun dengan Allah, masa tu kita nak merintih. Dalam hati pun boleh. Dalam hati. Dalam ramai tu nak berdrama, orang kiri kanan dengar tak seronok pula kan. Jadi masa tu nanti ada dalam Riyadhus Shalihin akan ditekankan lagi betapa pentingnya adab ketika kita nak memohon satu pada Allah. Disambung daripada apa? Cerita ni daripada kita cerita Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ni keluarga Imran lah. Keluarga siapa? Imran. Imran tu siapa? Bapa kepada, tak keluar lagi Imran ni. Imran kita dah jumpa dalam surah hari Imran lah. Imran bapa kepada Najihah. Imran bapa kepada surah punya title lagi ni. Maryam. Bapa kepada Maryam. Zakaria bukan bapa kepada Maryam. Zakaria ni katakan pak saudara dia lah, lebih kurang gitulah. Keluarga Imran ya, keluarga Imran. Dimulakan dengan cerita Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ni dah tua. Pada ketika ni dah tua, baca. Zakaria dah tua, tapi masih lagi memohon ya, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan Imran, kita dah jumpa dah sebelum ni kan. Dah lah tua mandul, isteri pula mandul kan. Tapi malaikat kata apa? Mudah je kalau Allah nak bagi kun fayakun. Gitulah perjalanannya. Kita akan jumpa seterusnya perjalanan cerita Maryam dan juga Nabi Zakaria ni. Macam mana tiba-tiba Nabi Zakaria ni pula yang menguruskan Maryam bukan Imran. Kita dah jumpa dah sebelum ni kan dalam surah Ali Imran kan. Kenapa dalam Quran tak cerita yang Imran dengan isteri dia yang menguruskan Maryam?
Kita dah jumpa dah. Siapa ingat? Kenapa Maryam tu nanti boleh di tangan Nabi Zakaria? Cergas-cergas minda sikit pagi-pagi ni. Kenapa? Sebab ibu Maryam meninggal. Langgar ribah. Dah. Bernazar. Dah lah susah nak dapat anak. Bila dapat anak tu, dia ada keyakinan bahawa anak yang nak dilahirkan ni lelaki. Lelaki, maka dia bernazar untuk menyerahkan anak ni ke biara, tempat ibadah. Kat Jerusalem lah ni. Ni dekat Palestin lah ni. Kisah dia kat Palestin. Nak serahkan kepada biara, tempat ibadah. Kita tengok lain-lain perempuan Maryam pun begitu mencari adat. Selama ni orang yang nak bertugas di dalam tempat ibadah ni hanya budak lelaki saja, lelaki saja. Tetapi Maryam tu ada kelebihan pada dia, sampai berebut-rebutlah pula tok imam tu. Cabur undi untuk menjaga bayi yang dihadiahkan, bukan hadiah lah, yang akan berkhidmat kepada tempat ibadah tu. Sampai berebut-rebut dapat kepada pak saudara tu, Nabi Zakaria. Nanti kita jumpa karamah-karamah yang Allah kurniakan kepada Maryam, bukan Nabi, tapi dikurniakan karamah yang tertentu, yang besar sekali. Karamahnya ialah melahirkan Isa lah, tanpa bapa. Itu kita dah tahu. Nanti kita akan jumpa pada muka-muka surat seterusnya. Mukadimah kepada Maryam ialah perihal Nabi Zakaria memohon untuk dikurniakan anak walaupun pada usia dah tua, tulang darah poh, rambut dah beruban, masih lagi dikurniakan anak. Siapa nama anak yang dapat ni? Anak Nabi Zakaria ni apa? Yahya. Sasilah tu kena tahulah. Duduk saya saja tak ada benda-benda tu, belik-belik sikit sasilah para Nabi. Nak pula sebelum kita muka ni kan, sebelum kita mula nak membaca surah-surah tertentu tu, baca dulu. Siapa ni, apa cerita Maryam ni, baca dulu, barulah seronok, insya-Allah. Sambung Riyadhus Shalihin bagi menguatkan saranan akhlak kita dalam berdoa, supaya jangan nak menjerit-jerit lah. Kita kena merintih. Silakan daripada Abu Musa Asy'ari. Daripada Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pernah menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Tiba-tiba ada beberapa orang sahabat bertakbir dan bertahlil dengan suara keras. Mendengar suara takbir yang keras itu, Rasulullah pun bersabda, wahai orang-orang, rendahkanlah suaramu. Sesungguhnya kamu tidak berdoa kepada zat yang tuli dan jauh, tetapi kamu berdoa kepada Tuhan yang maha mendengar dan maha dekat. Dia selalu beserta kamu. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis di atas mengandungi pelajaran, iaitu satu, dianjurkan untuk tidak mengeraskan suara ketika berzikir. Dua, Nabi menyayangi para sahabatnya. Tiga, Allah maha dekat dengan orang-orang yang beriman. Empat, besarnya komitmen para sahabat terhadap pengarahan daripada Nabi dan semangat mereka untuk selalu menyertai Nabi. Hadis kesihatan. Daripada kedua-dua anak Bush As-Sulami, Abdullah bin Bush dan Atiyah bin Bush. Mereka berkata, Rasulullah datang menemui kami, lalu kami menghidangkan keju dan kurma, dan baginda menyukai kedua-duanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dengan tambahan, Rasulullah SAW datang menemui kami, kemudian kami meletakkan selimut milik kami yang kami hamparkan untuk baginda. Kemudian baginda duduk di atasnya. Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada baginda di rumah kami. Lalu kami menyediakan keju atau mentega dan kurma untuk baginda. Sungguh baginda sangat menyukai keju. Tibun Nabawi. Khasiat Zubat, iaitu mentega.
Zubat iaitu mentega memiliki sifat yang panas dan lembab. Manfaatnya sangat banyak seperti dapat mematangkan, mengurai dan menyembuhkan ketumbuhan di kedua telinga, saluran kencing, mulut serta seluruh ketumbuhan yang timbul di sekujur tubuh wanita dan anak-anak. Yang demikian itu jika digunakan secara murni tanpa campuran, ia membantu pertumbuhan gigi anak dengan cara melumurkannya di gusi, mengubati batuk kerana udara dingin dan kering, menghilangkan rasa mual kerana makanan yang manis seperti gula dan kurma. Meski demikian, mentega juga dapat mengurangi nafsu makan dan menghilangkan zat pemanis seperti pada madu dan kurma. Dalam hadis yang diriwayatkan kedua-dua anak Bush As-Sulami, Abdullah bin Bush dan Atiyah bin Bush, di atas dijelaskan bahawa Nabi menggabungkan antara mentega dan kurma. Lebih bagus jika satu sama lainnya digabungkan. Baik, wallahu a'lam. Siapa belum pernah makan madu dengan mentega, ni mentega ni butter bukannya apa ni satu lagi tu? Mentega orang panggil tak? Margarin. Bukan margarin lah. Margarin tu tak sihat. Apa saja lemak yang tepu di luar tanpa perlu disejukkan tu tak sihat lah. Dia punya kandungan apa ni lemak tepu dia tu padat sebab tu dia kat luar pun dia boleh beku. Siapa belum try kurma dan mentega lah, butter, boleh. Sedap je, tapi saya jangan-janganlah makan. Ada orang dia gaul mentega tu dengan kekacang ke kan. Dia gaul pula mentega tu dengan kekacang, sumbat dalam kurma tu. Boleh. Tu antara salah satu makanan yang agak sihat lah katanya. Wallahu a'lam. Tapi dalam hadis ni Rasulullah SAW makan. Ingat bab sunnah tu ada beberapa kategori sunnah taklah saya nak mensyarahkan pagi ni. Tapi sunnah yang paling penting sunnah yang merujuk kepada syariat tu. Itu sunnah yang kena ikut, kena faham sungguh-sungguh. Bab pakaian, bab makanan dan sebagainya itu lebih kepada apa ni kehidupan orang Arab begitu. Jadi taklah kuat sangat tak perlulah kita nak mengatakan Rasulullah pakai jubah ni sunnahnya begini-begini, belilah jubah saya ni. Sunnahnya kurma saya ni sebab kurma saya ni dah campur dengan mentega, dah campur dengan keju begitu. Wallahu a'lam. Daripada Musa ini mukadimah kepada surah Maryam. Kita dah dengar nama Nabi Zakaria. Cek sikit Nabi Zakaria ni, dia silsilah dia macam mana siapa nama isteri dia. Dalam Quran tak jelaskanlah. Dan tafsir ada. Dan tafsir ada. Hari ini kata kunci ni ialah bab berdoa. Berzikir dan berdoa ialah antara kita dengan Allah. Yang terbaiknya kita bersendirian, ketika kita bersendirian zikir Allah, doa kita, zikir kita, tak perlulah kita nak kuat-kuat. Adapun amalan-amalan tertentu orang suka kuat-kuat, beramai-ramai tu, wallahu a'lam. Saya seposen pun tak ada ilmu bab tu, jadi kita tak tahu. Itu mungkin ijtihad masing-masing lah dalam tarikat-tarikat tertentu Jadi dia ada zikir kuat-kuat yang melompat-lompat, melaung-laung dan semua tu saya tak pandai. Saya tak pandai pun nak komen itu, wallahu a'lam. Tapi kita ni lah, orang macam saya ni yang kurang berzikir, yang kurang berdoa, ambillah tata cara zikir dan doa yang warid daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kepala tarikat kita nombor 1 ni zikir-zikir daripada adab-adab daripada hadis-hadis sahih ni pakailah wallahu a'lam. Insya-Allah besok kita sambung seterusnya perjalanan cerita Nabi Zakaria dengan anak dia Yahya, seruan kepada Yahya untuk belajar kitab Taurat dan sebagainya. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.